Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah murid-murid, kita teruskan slot bengkel Chorus siri 2 ini dengan bab pengoksidaan dan penurunan ataupun redox. Tindak balas redox ialah tindak balas yang melibatkan proses pengoksidaan dan proses penurunan yang berlaku secara serentak. Penurunan dalam bahasa Inggeris ialah reduction dan pengoksidaan ialah oxidation. Redox adalah singkatan bagi tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Terdapat 4 kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti proses pengoksidaan dan penurunan dalam tindak balas. Bagi pengoksidaan, pertambahan oksigen, kehilangan hidrogen, pelepasan elektron dan pertambahan nombor pengoksidaan. Bagi penurunan pula, kehilangan oksigen, pertambahan hidrogen, penerimaan elektron dan pengurangan nombor pengoksidaan. Bahan yang mengalami pengoksidaan merupakan ejen penurunan iaitu bahan yang menurunkan bahan lain dan dioksidakan. Manakala bahan yang mengalami penurunan merupakan ejen pengoksidaan iaitu bahan yang mengoksidakan bahan lain dan diturunkan. Baiklah, mari kita lihat contoh satu iaitu pengoksidaan dan penurunan dari segi pertambahan dan kehilangan oksigen. Dalam tindak balas, karbon dan kupron dioksida menghasilkan karbon dioksida dan juga kupron. Karbon ada pertambahan oksigen iaitu proses pengoksidaan berlaku, manakala kupron oksida pula kehilangan oksigen, proses penurunan berlaku. Bagi proses pengoksidaan, karbon mengalami pengoksidaan, karbon bertambah oksigen membentuk karbon dioksida, karbon merupakan ejen penurunan. Bagi proses penurunan, kupron dioksida mengalami penurunan, kupron dioksida kehilangan oksigen membentuk kupron dioksida merupakan ejen pengoksidaan. Pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak dalam tindak balas, maka ini adalah tindak balas redox. Contoh kedua iaitu pengoksidaan dan penurunan dari segi pertambahan dan kehilangan hidrogen. Dalam tindak balas antara gas amonia dan gas bromin menghasilkan gas nitrogen dan hidrogen bromida. Amonia ada kehilangan hidrogen iaitu proses pengoksidaan berlaku, manakala bromin pula ada pertambahan hidrogen, maka proses penurunan berlaku. Bagi proses pengoksidaan, amonia mengalami pengoksidaan, amonia kehilangan hidrogen untuk gas nitrogen, amonia merupakan ejen penurunan. Bagi proses penurunan, bromin mengalami penurunan, bromin bertambah hidrogen membentuk hidrogen bromida, bromin gas merupakan ejen pengoksidaan. Oleh itu, pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak, maka ini adalah tindak balas redox. Contoh ketiga adalah pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Bagi tindak balas, magnesium dan juga gas klorin menghasilkan magnesium klorida. Magnesium melepaskan elektron, maka proses pengoksidaan berlaku, manakala gas klorin pula menerima elektron, proses penurunan berlaku. Bagi proses pengoksidaan, magnesium mengalami pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan. Magnesium atom mendermakan elektron membentuk ion magnesium dan berikut adalah setengah persamaan bagi proses pengoksidaan. Bagi proses penurunan, klorin mengalami penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan. Klorin atom menerima elektron membentuk ion klorida dan berikut adalah setengah persamaan bagi proses penurunan. Pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak, maka ini adalah tindak balas redox. Baiklah, bagi kaedah keempat untuk menentukan proses pengoksidaan dan penurunan ialah perubahan nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan sesuatu unsur ialah cas pada unsur jika unsur itu wujud sebagai ion. Berikut adalah beberapa syarat untuk menentukan nombor pengoksidaan sesuatu unsur dan ada dinyatakan dalam buku teks dan juga buku rujukan. Diharap semua murid-murid memahami dengan membaca dan merujuk pada syarat-syarat tersebut dalam buku masing-masing. Baiklah, mari kita lihat cara untuk menentukan nombor pengoksidaan dan menamakan sebatian menggunakan sistem penamaan RU-PAT. Yang pertama, unsur ferrum dalam formula FeCl2. Formula ion klorida ialah Cl negatif. Oleh itu, nombor pengoksidaan bagi klorin ialah negatif 1. Maka untuk pengiraannya, X tambah 2 darab negatif 1 sama dengan kosong kerana adalah sebatian. X tolak 2 sama dengan kosong, X sama dengan positif 2. Bagi penamaan RU-PAT, ia akan menjadi ferrum kurungan 2 klorida. Yang kedua ialah unsur mangan dalam formula ion manganat. Formula ion oksigen ialah oksigen 2 negatif. Oleh itu, nombor pengoksidaan bagi oksigen ialah negatif 2. Maka, cara pengiraannya, X tambah 4 darab negatif 2 sama dengan negatif 1 kerana ini adalah polyatom ion. Nilai cas dia ialah negatif 1. X tolak 8 sama dengan negatif 1, X sama dengan positif 7. Untuk penamaan ion manganat, kita letakkan kurungan Roman 7 pada nama ion manganat. Yang ketiga ialah unsur kromium dalam sebatian K2Cr2O7.
Formula ion kalium ialah K1 positif, oleh itu nombor pengoksidan bagi kalium ialah positif 1. Formula ion oksigen ialah O2 negatif, oleh itu nombor pengoksidan bagi oksigen ialah negatif 2. Maka untuk pengiraan, kita masukkan nilai nombor pengoksidan kalium dan juga oksigen dalam formula tersebut. Okey, 2 darab dengan posisi 1 tambah dengan 2x tambah 7 darab negatif 2 sama dengan 0, kerana ini adalah sebatian. Positif 2 tambah 2x tolak negatif 4 sama dengan 0. 2x tolak 12 sama dengan 0. 2x sama dengan positif 12. X sama dengan positif 6. Oleh itu, nombor pengoksidan bagi kromium adalah positif 6. Untuk penamaan, kita akan letakkan namanya ialah kalium dichromate kurungan Roman number 6. Baiklah, mari kita lihat contoh 4, iaitu pengoksidan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Dalam tindak balas antara ferrum dan gas klorin menghasilkan ferrum 3 klorida. Pengoksidaan bagi ferrum ialah kosong meningkat jadi positif 3, jadi ada pertambahan nombor pengoksidaan ialah proses pengoksidaan. Bagi klorin pula, daripada nilainya ialah kosong menjadi negatif 1, maka ada penurunan nombor pengoksidaan, ini adalah proses penurunan. Bagi proses pengoksidaan, ferrum mengalami pengoksidaan. Nombor pengoksidaan ferrum bertambah daripada sifar kepada positif 3. Ferrum merupakan ejen penurunan. Bagi proses penurunan, klorin mengalami penurunan. Nombor pengoksidaan klorin berkurang daripada sifar kepada negatif 1. Maka klorin merupakan ejen pengoksidaan. Pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak, maka ini adalah tindak balas redox. Seterusnya, contoh 5 menunjukkan tindak balas peneutralan antara natrium hidroksida dan asid sulfurik menghasilkan garam natrium sulfat dan juga air. Kalau kita lihat dekat sini, bagi unsur-unsur bahan tindak balas, nombor pengoksidaannya tidak berubah apabila ia menjadi hasil tindak balas, iaitu kalau nombor pengoksidan bagi unsur natrium masih lagi tetap positif 1, sulfur masih lagi positif 6, oksigen negatif 2, hidrogen masih lagi tetap positif 1. Jadi bagi tindak balas ini, ia bukan tindak balas redox kerana nombor pengoksidan bagi semua unsur dalam bahan tindak balas dan hasil tindak balas tidak berubah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat beberapa contoh tindak balas redox seperti pertama, pemindahan elektron pada satu jarak, penukaran ion ferrum 2 kepada ferrum 3 dan ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2, penyesaran logam daripada larutan garamnya dan penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Sebelum itu, pastikan murid-murid telah menghafal 5 ejen pengoksidan ini untuk memudahkan murid-murid memahami tindak balas redox yang terlibat, seperti larutan kalium manganat 7 berasid, larutan kalium dichromate 6 berasid, air klorin, air bromin dan larutan garam ion ferrum 3. Tindak balas redox yang pertama ialah pemindahan elektron pada suatu jarak. Tindak balas ini melibatkan radar tiup U dan kaedahnya sama seperti sel kimia. Cuma bezanya ialah sel ini menggunakan elektrod karbon yang menentukan terminal negatif dan positif adalah larutan, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang digunakan. Ejen penurunan mengalami pengoksidaan iaitu elektron dibebaskan, maka elektrod pada ejen penurunan bertindak sebagai terminal negatif. Elektron bergerak daripada ejen penurunan ke ejen pengoksidaan melalui litar luar. Ejen pengoksidaan mengalami penurunan dan menerima elektron. Oleh itu, elektrod pada ejen pengoksidaan adalah terminal positif. Untuk memisahkan dua larutan tersebut, titian garam digunakan. Bahan yang boleh digunakan sebagai titian garam ialah asid sulfurik cair, larutan kalium atau natrium klorida, larutan kalium atau natrium nitrat. Fungsi titian garam ini ialah untuk membenarkan ion melaluinya bagi melengkapkan litar. Baiklah murid-murid, rujuk pada soalan dalam modul bengkel, soalan 29 muka surat 27. Dalam soalan ini, dua larutan digunakan iaitu larutan ferrum 2 sulfat dan air bromin. Kita tentukan terminal bagi sel ini dengan mengenal pasti ejen pengoksidaan yang telah kita hafal. Air bromin adalah ejen pengoksidaan, oleh itu proses penurunan berlaku pada elektrod Q. Jadi elektrod Q merupakan terminal positif. Elektron akan diterima daripada terminal negatif. Elektrod Q bertindak sebagai terminal negatif. Proses pengoksidaan berlaku dan ferrum 2 sulfat adalah ejen penurunan. Di negatif terminal, pengoksidaan telah berlaku di mana ferrum 2 positif telah membebaskan elektron membentuk ion 3 positif. Pada positif terminal, penurunan berlaku di mana bromin telah menerima elektron dan membentuk ion bromida. Berikut adalah persamaan keseluruhan bagi tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang telah berlaku. Berikut adalah pemerhatian yang diperolehi di positif terminal iaitu larutan hijau bertukar perang di mana ion Fe2 positif dioksidakan menjadi Fe3 positif. Pada terminal negatif, larutan perang bertukar pada tidak berwarna kerana bromin telah diturunkan kepada ion bromida. Tindak balas redox kedua ialah penukaran ion ferrum 2 positif kepada ion ferrum 3 positif dan ion ferrum 3 positif kepada ion ferrum 2 positif.
Yang pertama, penukaran ion ferrum 2 positif kepada ion ferrum 3 positif. Ada peningkatan nombor pengoksidaan, oleh itu proses pengoksidaan berlaku pada ion ferrum 2 positif. Bahan yang digunakan untuk mengoksida ion ferrum 2 positif kepada ion ferrum 3 positif ialah ejen pengoksidaan. Yang kedua ialah penukaran ion ferrum 3 positif pada ion ferrum 2 positif. Ada pengurangan nombor pengoksidaan, oleh itu proses penurunan berlaku pada ion ferrum 3 positif. Bahan yang digunakan untuk menurunkan ion ferrum 3 positif pada ion ferrum 2 positif ialah ejen penurunan. Tindak balas redoks ketiga ialah penyesaran logam daripada lautan garamnya. Berikut adalah susunan logam dalam siri elektrokimia. Semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, logam lebih elektropositif, lebih mudah melepaskan elektron, lebih mudah mengalami pengoksidaan. Oleh itu, kekuatan sebagai ejen penurunan semakin tinggi. Contoh penyesaran logam ialah tindak balas antara larutan zinc sulfat dan logam magnesium. Magnesium lebih elektropositif daripada zinc. Magnesium mengalami pengoksidaan. Atom magnesium melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Magnesium bertindak sebagai ejen penurunan. Dalam larutan zinc sulfat, ion zinc mengalami penurunan. Ion zinc menerima elektron dan membentuk zinc atom. Ion zinc adalah ejen pengoksidaan. Persamaan kimia ini mewakili tindak balas antara magnesium dan zinc sulfat menghasilkan magnesium sulfat dan zinc. Bagi menerangkan tindak balas redoks berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan, kita lihat nombor pengoksidaan magnesium bertambah daripada sifar kepada positif 2, maka pengoksidaan berlaku. Nombor pengoksidaan zinc ion berkurang daripada positif 2 kepada sifar, maka penurunan berlaku. Maka magnesium lebih elektropositif daripada zinc. Magnesium mengalami pengoksidaan, nombor pengoksidaan magnesium meningkat daripada sifar kepada positif 2. Magnesium bertindak sebagai ejen penurunan. Zinc ion mengalami penurunan, nombor pengoksidaan zinc menurun daripada positif 2 kepada sifar. Zinc sulfat ataupun zinc ion bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Baiklah, bagi menerangkan tindak balas redoks berdasarkan pemindahan elektron, magnesium menerimakan elektron, pengoksidaan berlaku. Zinc ion menerima elektron, maka penurunan berlaku. Oleh itu, cara menerangnya, magnesium lebih elektropositif pada zinc. Magnesium mengalami pengoksidaan. Magnesium atom menerimakan 2 elektron membentuk magnesium ion. Setengah persamaan, magnesium bertindak sebagai ejen penurunan. Zinc ion mengalami penurunan. Zinc ion menerima 2 elektron daripada magnesium membentuk zinc atom, setengah persamaan. Dan yang terakhir ialah zinc sulfat ataupun zinc ion bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Balas redoks yang keempat ialah penyesaran halogen daripada larutan halidannya. Berikut adalah setengah persamaan bagi halogen. Kereaktifan halogen meningkat daripada iodin kepada fluorin, bermakna halogen di atas boleh menyesarkan ion halida di bawahnya. Berikut adalah warna halogen dalam air dan penunjuk tetrafluorometana yang murid-murid perlu ingat. Baiklah murid-murid, boleh rujuk dalam modul bengkel soalan 29 surat 59. Bahan tindak balas ialah air klorin dan kalium bromida. Klorin berada di atas bromin dalam kumpulan 17, maka klorin boleh menyesarkan bromin daripada larutan kalium bromida menghasilkan kalium klorida dan bromin. Nombor pengoksidaan ion bromida ialah -1 bertambah kepada sifar, pengoksidaan berlaku. Nombor pengoksidaan klorin ialah sifar berkurang kepada -1, penurunan berlaku. Bagi menerangkan tindak balas redoks ini berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan, klorin lebih reaktif pada bromin. Kalium bromida ataupun ion bromida mengalami pengoksidaan, nombor pengoksidaan bromin meningkat daripada -1 kepada sifar. Kalium bromida atau ion bromida bertindak sebagai ejen penurunan. Klorin mengalami penurunan, nombor pengoksidaan klorin menurun daripada sifar kepada -1. Klorin bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Baiklah murid, sekarang kita masuk pada topik aplikasi tindak balas redoks. Ada 3, iaitu pengaratan besi, siri keaktifan logam dan pengekstrakan logam. Baiklah, aplikasi pertama ialah pengaratan besi. Terdapat 2 syarat untuk pengaratan berlaku, iaitu kehadiran oksigen dan kehadiran air. Dan pengaratan merupakan tindak balas redoks, iaitu apabila oksigen bertindak sebagai ejen pengoksidaan dan besi bertindak sebagai ejen penurunan. Ini menerangkan proses pengaratan besi. Berikut adalah keratan rentas titisan air pada permukaan besi dengan kehadiran gas oksigen. Apabila besi bersentuh dengan air, secara automatik bahagian besi yang bersentuh dengan air tetapi kepekatan gas oksigen rendah akan bertindak sebagai terminal negatif. Proses pengoksidaan berlaku, iaitu ferrum akan dioksidakan kepada ion ferrum 2 dengan membebaskan elektron. Ion ferrum 2 yang terhasil akan larut dalam titisan air, manakala elektron yang terbebas akan mengalir ke pinggiran titisan air dan kepekatan oksigen yang tinggi, di mana besi pada kawasan itu bertindak sebagai terminal positif. Di positif terminal, proses penurunan berlaku di mana oksigen dengan air menerima elektron untuk menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida yang terbentuk akan larut dalam titisan air dan bertindak balas dengan ion ferrum 2 membentuk ferrum 2 hidroksida. Ferrum 2 hidroksida akan teroksida kepada ferrum 3 hidroksida dan ferrum 3 hidroksida akan membentuk ferrum 3 oksida terhidrat yang merupakan karat berwarna perang.
Baiklah, mari kita lihat persamaan tindak balas yang terlibat dalam proses pengaratan. Pada terminal negatif, pengoksidan berlaku di mana ferrum akan membebaskan elektron membentuk ferrum 2 positif. Terminal positif berlaku penurunan di mana oksigen dan air akan menerima elektron dan diturunkan kepada ion hidroksida. Ion ferrum 2 dan ion hidroksida bertindak balas membentuk ferrum 2 hidroksida. Ferrum 2 hidroksida akan mengalami pengoksidaan dan menghasilkan ferrum 3 hidroksida. Ferrum 3 hidroksida membentuk karat iaitu ferrum 3 oksida terhidrat. Proses pengaratan besi boleh dikawal sama ada hendak mempercepatkan atau menghalang proses pengaratan. Pengaratan besi akan dipercepatkan dengan kehadiran lautan garam sebagai elektrolit di kawasan berkaitan laut dan kawasan perindustrian yang membebaskan gas berasid. Pengaratan juga bertambah cepat apabila besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif daripada besi seperti stannum, plumbum, cuprum dan juga argentum. Besi dapat dicegah daripada berkarat dengan menyapu lapisan cat, gris minyak atau disalut dengan plastik. Menggunakan alloy juga dapat menghalang pengaratan besi. Pengaratan besi dapat dihalang apabila bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif daripada besi yang bertindak sebagai logam korban seperti dalam kaedah galvanizing. Kedudukan besi ataupun ferrum dalam siri elektrokimia memainkan peranan penting untuk mempercepatkan atau menghalang pengaratan berlaku. Besi tidak berkarat apabila bersentuhan dengan zinc, aluminium dan magnesium. Ini kerana zinc, aluminium dan magnesium lebih elektropositif daripada besi. Besi akan berkarat apabila bersentuhan dengan stannum, plumbum, cuprum dan juga argentum. Ini kerana besi lebih elektropositif daripada stannum, plumbum, cuprum dan juga argentum. Baiklah murid-murid, kita rujuk modul ringkih soalan 30 musyarat 62. Dalam set 1, paku besi dililit dengan logam R, manakala dalam set 2, paku besi dililit dengan logam S. Dalam kedua tabung uji ini, diletakkan larutan agak-agak panas yang dicampurkan dengan larutan kalium hexasenoferat 3 dan fenolftalein. Tujuan fenolftalein diletakkan ialah untuk mengesan kehadiran ion hidroksida di mana warna merah jambu akan terhasil. Manakala larutan kalium hexasenoferat 3 pula diletakkan untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2 positif di mana warna biru akan terhasil. Rujuk kepada pemerhatian set 1 di mana warna biru terbentuk, ini bermakna ion ferrum 2 hadir, maka besi berkarat kerana ferrum lebih elektropositif daripada logam R. Rujuk pada pemerhatian pada set 2, warna merah jambu terbentuk, ini bermakna tiada kehadiran ion ferrum 2. Oleh itu, besi tidak berkarat dan logam S lebih elektropositif daripada ferrum. Baiklah, kita pergi pada aplikasi redox yang kedua iaitu siri kereaktifan logam. Berikut adalah siri kereaktifan logam yang mana logam di atas adalah amat reaktif dan berkurangan kereaktifannya apabila menuruni siri kereaktifan. Logam disusun berdasarkan kereaktifan logam bertindak balas dengan gas oksigen. Apabila logam bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk oksida logam, tindak balas redox berlaku. Semakin reaktif sesuatu logam terhadap oksigen, semakin terang dan cepat pembakaran logam yang berlaku. Berikut adalah susunan radas yang digunakan iaitu pemanasan kalium manganat akan menghasilkan oksigen untuk tindak balas pembakaran logam. Logam yang berada di atas boleh menyingkirkan logam dalam logam oksida yang kurang reaktif. Sebagai contoh, apabila magnesium bertindak balas dengan cuprum 2 oksida, magnesium adalah lebih reaktif pada cuprum, maka magnesium boleh menyingkirkan oksigen daripada cuprum 2 oksida membentuk magnesium oksida dan cuprum. Bila cuprum bertindak balas dengan zinc oksida, cuprum kurang reaktif daripada zinc. Oleh itu, cuprum tidak boleh menyingkirkan oksigen daripada zinc oksida. Tiada tindak balas yang berlaku. Baiklah, mari kita lihat contoh soalan dalam modul bengkel, soalan nombor 30, musyarat 61. Dalam soalan ini diberikan 3 jenis logam iaitu logam Y, logam magnesium dan logam Z dan juga pemerhatian bagi setiap 3 logam ini. Daripada pemerhatian yang diberikan, kita dapati untuk Y, baki berwarna hitam terbentuk, maka ia adalah merujuk pada cuprum 2 oksida. Jadi logam Y itu adalah cuprum. Manakala bagi Z, pemerhatiannya ialah baki berwarna kuning semasa panas dan putih semasa sejuk terbentuk, maka ia merujuk kepada zinc oksida. Jadi Z itu adalah zinc. Bagi susunan logam ini dalam siri elektrokimia, kita lihat bagi magnesium terbakar dengan nyalaan terang, so dia akan berada di bahagian atas. Kemudian diikuti dengan Z berbara terang, jadi berada di tengah. Dan yang paling bawah sekali adalah Y, iaitu berbara malap. Baiklah murid, kita teruskan dengan menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Bagi kedudukan logam, kita boleh gunakan tindak balas antara karbon dan logam oksida. Karbon tidak boleh menyingkirkan oksigen daripada logam yang lebih reaktif daripadanya. Sebagai contoh, apabila campuran magnesium oksida dan karbon dipanaskan dengan kuat, tiada perubahan berlaku kerana tiada tindak balas. Ini bermakna magnesium lebih reaktif daripada karbon. Magnesium berada di atas karbon dalam siri kereaktifan logam.
Seterusnya, jika kita campurkan plumbum duoksida dengan karbon dan kita panaskan dengan kuat, plumbum duoksida akan diturunkan kepada plumbum oleh karbon dan karbon akan menyingkirkan oksigen daripada plumbum membentuk karbon dioksida. Oleh itu, plumbum kurang reaktif pada karbon dan berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam. Bagi menentukan kedudukan hidrogen pula, boleh menggunakan tindak balas antara gas hidrogen kering dengan logam oksida. Hidrogen tidak boleh menyingkirkan oksigen daripada logam yang lebih reaktif daripadanya. Contoh, alirkan gas hidrogen kering ke atas zinc oksida yang dipanaskan dengan kuat, tiada perubahan yang berlaku kerana tiada tindak balas. Ini kerana zinc lebih reaktif daripada hidrogen, iaitu zinc terletak di atas hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Jika kita alirkan gas hidrogen kering ke atas kuprum duoksida yang dipanaskan dengan kuat, kuprum duoksida akan diturunkan kepada kuprum oleh hidrogen gas dan hidrogen gas akan dioksidakan membentuk air. Oleh itu, kuprum berada di bawah hidrogen dalam siri reaktifan logam kerana kuprum kurang reaktif daripada hidrogen. Aplikasi redox yang ketiga ialah pengekstrakan logam, iaitu logam zinc dan ferrum menggunakan karbon. Daripada siri reaktifan logam, kita boleh lihat kedudukan karbon di mana bagi logam yang berada di atas karbon, logam ini sangat reaktif. Jadi pengekstrakan logam adalah menggunakan kaedah elektrolisis. Bagi logam-logam yang berada di bawah karbon dalam siri reaktifan logam, karbon boleh mengekstrakkan logam zinc, ferrum, stannum, plumbum dan kuprum menggunakan karbon sebagai ejen penurunan. Manakala bagi logam unsur argentum dan juga aurum iaitu emas, logam ini adalah tidak reaktif, jadi ia wujud sebagai unsur dalam kerak bumi. Dalam pengekstrakan logam, karbon digunakan dalam bentuk arangkok. Karbon digunakan kerana yang pertama, karbon sangat murah dan mudah diperolehi. Yang kedua, karbon lebih reaktif daripada zinc, ferrum, stannum dan plumbum dan karbon mudah menurunkan logam oksida tersebut. Yang ketiga, gas karbon oksida yang terhasil tidak beracun dan boleh dibebaskan ke persekitaran. Baiklah murid, ini adalah jenis-jenis biji yang kita perlu ketahui iaitu bauksit. Mineralnya adalah aluminium oksida, logamnya yang diekstrakkan adalah aluminium. Bagi ferrum, jenis biji adalah hematit dan magnetit, dan untuk stannum ataupun timah, jenis bijinya ialah castorit, dan untuk plumbum, jenis bijinya ialah galena. Baiklah murid-murid, selesai sudah perbincangan bagi bab redox. Cikgu harap perbincangan ini dapat membantu murid-murid menjawab soalan-soalan yang telah diberikan dengan jayanya. Sekian dahulu, terima kasih.